A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma fahimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tardah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lemaat ke-25 risalah para pesakit. Ada sekitar 25 ubat untuk penyakit maddi dan manawi kita, insyaAllah. Jadi sebagai rawatan, insyaAllah kita akan sambung dengan ubat ke-7 minggu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi sembuhan, syifaan, afiat likulli da'in, semua penyakit kita insyaAllah. Ubat ke-7, wahai pesakit yang kehilangan nikmat kesihatan. Kerana sakit, nikmat pun, rasa pun, selera pun hilang. Maksudnya kan, sungguhnya penyakitmu tidak menghilangkan kelezatan nikmat ilahi yang ada di dalam kesehatanmu. Masa kesihatan ada nikmat kan, kelezatan. Penyakit itu sebenarnya tidak hilangkan itu. Sebaliknya, penyakit membuatmu merasakan kelezatan itu dan bahkan menambahkannya, yang menambahkan kelezatan itu. Bagaimana? Kerana apabila sesuatu itu berterusan, maka ia akan kehilangan kesannya. Yang sesuatu benda sentiasa sama, tak berubah. Benda yang paling cantik pun, benda yang paling indah pun, paling sedap pun, paling merdu pun kan, kita berterusan sama, lama kelamaan jadikan apa, tak sedap lagi. Jadi tak jadi sebuah nikmat, kan? Sehingga kan ahli hakikat bersepakat berkata, innamal asya turaf bi'addadiha. Yani segala sesuatu itu dikenali dengan sifat berlawanannya. Al-asya, semua benda, turaf bidibtiha, yani bilawanannya, dengan lawanannya. Yani boleh kita baru sedar. Sebagai contoh, seandainya tiada kegelapan, nescaya cahaya tidak akan dikenali. Maka ia kekal tanpa kelezatan. Dan seandainya tiada kesejukan, kepanasan tidak akan difahami. Kan? Dan nescaya ia kekal tanpa keseronokan. Dan seandainya tiada kelaparan, nescaya makanan tidak akan memberi kenikmatan. Tak rasa macam selera. Kan? Dan seandainya tiada rasa haus, nescaya minuman, air tidak akan memberikan kenikmatan. Seandainya tiada penderitaan, penyakit, nescaya afiat, tiada kenikmatan. Dan sentiasa afiat, sentiasa sihat. Jadi orang tidak rasa nikmat kesihatan itu, afiat itu. Dan seandainya tiada penyakit, nescaya kesihatan, tiada kelezatan. Semua asya dikenali dengan lawanannya. Memandangkan Al-Fatirul Hakim, Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta, Maha Bijaksana, melengkapi manusia dengan pencahayaan yang sangat banyak. His, kita panggil hawas, kan? Ahas. Deria. Sehingga manusia boleh merasai dan mengetahui pelbagai jenis nikmat yang berbeza-beza, yang tiada had di alam semesta ini. Tetapi ada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, kelihatan, pendengaran, dari segi makan, minum, kadang-kadang kita rasa dengan bau, kan? Betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala banyak, tapi semuanya manusia rasa, menikmati dan bezakan antara sama lain. Jadi semua ini perbezaan yang sangat banyak itu memperlihatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mahu
manusia merasai segala macam kurnia-Nya. Kalau tidak, Allah SWT cipta satu makanan saja, itu pun cukup untuk meneruskan kehidupannya. Ataupun dunia sejak tercipta, kalau jadi hitam putih, ada dua warna kata, ataupun satu warna, mungkin hijau semua benda, ataupun hitam putih. Kenapa sangat berbeza? Kan, makanan pun package-nya berbeza, baunya, rasanya, melihat semua benda, kan, menikmati, semua benda itu saya seronok kita tengok. Jadi Allah SWT mahu apa? Melalui ini, manusia rasa segala macam kurniaan Allah. Menikmati setiap jenis nikmatnya dan mahu mendorong manusia ke arah kesyukuran yang berkekalan, abadi, daimi, syukur syukur daimi. Syukur yang syumul, kan? Maka sebagaimana Allah SWT mengurniakan kesihatan dan keafiatan, sudah tentu Allah juga akan memberikan bermacam-macam penyakit, penderitaan dan kesulitan. Supaya keafiatan dan kesihatan itu dihargai dan difahami nilainya. Okey. Ini jelas. Aku bertanya kepadamu, seandainya penyakit ini tiada di kepalamu, atau di tanganmu, atau di mana-mana, di dalam perutmu, maka adakah engkau pasti akan merasai lalu mensyukuri nikmat ilahi yang lazat dan nikmat di sebalik kesihatan kepala, tangan dan perutmu? Ya, adakah manusia rasa dan syukur? Yang sekarang mungkin ramai orang manusia kan bersyukur kerana mengambil nafas. Masa di corona itu banyak mengajar kita nikmat-nikmat Allah Subhanahu Taala. Kita bersama sahabat-sahabat kita, para kekasih kita, bersama makan, minum, solat pun berjamaah dan tak boleh masa itu kan. Banyak nikmat, rupanya kita berenang di dalam lautan nikmat tapi tak sedar. Baru sedar bila penyakit dan musibah diberikan manusia bila ditarik nikmat-nikmat itu, baru dia rasa, kan? Baru banyak bersyukur. Maka sudah tentu engkau bukan saja tidak bersyukur, bahkan engkau tidak pernah memikirkan tentang, tidak rasa pun, tidak sedar pun. Peribahasa, ada satu peribahasa dalam kami sebut dalam Turki, ikan di dalam laut, tapi dia tak sedar air. Dia tak sedar laut. Sedangkan di sekelilingnya dia nikmat penuh. Air itu bagi ikan nikmat, tapi dia tak sedar air. Bila dia keluar daripada air, baru dia sedar. Bahkan engkau akan menggunakan kesihatan itu di dalam kemungkaran dengan kelalaian tanpa sedar. Ada yang orang kerana Allah SWT kurniakan kesihatan, kecantikan, keindahan badan macam tu, dia guna dalam maksiat. Dia jadikan itu sebagai alat menjual dan buat iklan ke apa ke kan dengan dirinya, sampai jadi khuduq yani. Orang tak nak tengok lagi, benci kan. Sampai sana. Dia guna dalam maksiat. Dia tak sedar, tak mensyukuri. Tak rasa itu adalah satu nikmat. Bila masa muda keluar dari batang tangan itu, baru dia sedar, rupanya masa muda itu satu kesihatan, satu nikmat Allah yang besar. Ya. Jadi dari segi ini adalah kita melihat penyakit, musibah yang Allah Subhanahu memberikan itu sebagai wahid qiyasi, yani kita buat kiasan dan kesedaran melalui itu. Ya. Ubat ke-8, wahai pesakit yang memikirkan akhiratnya, sungguhnya penyakit itu seperti sabun. Ia membasuh dan membersihkan kotoran-kotoran dosa. Cucian ini. Adalah terbukti melalui hadis sahih bahawa penyakit itu merupakan kafarat dzunub, penghapus dosa. Malah terdapat dalam hadis juga sebagaimana buah-buah yang ranum gugur daripada pohon yang berbuah apabila dia digoncang,
maka demikianlah juga bergoncang dan gugurnya dosa-dosa seorang pesakit yang beriman apabila dia menggigil kesakitan. Ya, ada hadis-hadis yang rujukannya di bawah, ada versi-versi yang lain. Tiada seorang muslim pun yang ditimpa kesakitan kecuali Allah menggugurkan daripadanya kesalahan-kesalahannya atau sebagaimana gugurnya daun pokok. Kan? Masa Nabi SAW melihat seorang sakit, la ba'sa tahurnya insyaAllah, kata kepadanya. Yani, insyaAllah akan jadi itu natijahnya jadi bersihkan, Allah bersihkan kamu. Sama ada kadang-kadang pergi haji balik seorang baru lahir dari ibu bersih kan. Ataupun melalui bala, kadang-kadang bala musibah dan penyakit, Allah SWT penghapus dosa, bersihkan. Sungguhnya dosa-dosa itu merupakan penyakit-penyakit yang berlarutan di dalam kehidupan yang abadi. Malah di dalam kehidupan duniawi juga, penyakit-penyakit itu merupakan apa? Penyakit maknawi bagi hati. Ia merupakan penyakit maknawi bagi hati, sanubari dan ruh. Sekiranya engkau bersabar dan tidak mengeluh, maka melalui penyakit yang sementara itu, engkau akan terselamat daripada terlalu banyak penyakit yang berlarutan. Maksudnya, kalau kamu sabar, tidak mengeluh, maksudnya tidak mengadu kepada manusia, tidak tunjukkan kelemahan kamu kepada manusia itu. Tapi terhadap Allah SWT boleh, terhadap Allah SWT tunjukkan kelemahan, mengeluh ke syikayat, yang aduan, boleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dosa-dosa itu merupakan apa? Sebagai kata Ustaz ini, penyakit yang berlarutan di dalam kehidupan yang abadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bersihkan itu, tak nak pindahkan ke sana. Jadi di dalam kehidupan duniawi ini juga dosa-dosa itu sebagai penyakit-penyakit maknawi bagi hati, sanubari dan roh. Jadi lama-kelamaan orang yang buat dosa-dosa itu tak dapat kelazatan nikmatan nikmat, tak dapat khusyuk dan khudu, hilangnya. Jadi dalam terhadap itu kalau manusia sabar, masa itu penyakit-penyakit itu jadikan kita terselamat daripadanya, dan dosa-dosa itu pun jadi dihapuskan dan jadi bersih. Ya. Namun sekiranya engkau tidak memikirkan dosa-dosa ataupun tidak mengenali Allah, maka padamu terdapat satu penyakit yang sangat parah, dan ia adalah jutaan kali lebih besar berbanding dengan penyakit kecil yang menimpamu ini, yang penyakit fizikal. Penyakit fizikal sebenarnya maddi, pada hakikatnya itu bukan penyakit, bukan musibah. Penyakit yang musibah yang besar, orang itu tidak mengenali Allah dan tidak memikirkan dosa-dosanya itu. Itu adalah satu penyakit yang sangat parah. Bahkan membinasakan kehidupan abadinya melalui itu. Hayat abadiyah habis. Jadi kehidupan dunia ini setelah 100 tahun, jadi penyakit-penyakit maddi yang fizikal. Jadi dari segi hakikatnya kalau kita melihat satu aspek, itu adalah sebagai peringatan Allah Subhanahu Wa Taala, ingatan, ikaz ilahiyah dan penghapus dosa, dan banyak lagi hikmahnya, ada faedahnya untuk manusia. Ya. Tapi yang penyakit yang paling besar dan musibah yang paling besar itu tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati, roh dan dirimu, maka merataplah kerananya. Maka apa? Kalau kamu nak mengeluh ke, kalau rasa nangis ke, nangis kerana penyakit itu, yang penyakit yang itikadi yang itu. Kerana hati, roh dan dirimu mempunyai hubungan dengan seluruh mawjudat di dunia. Kan? Hati, roh dan diri manusia ini ada kaitan dengan seluruh mawjudat, semua makhluk. Allah cipta begitu. Menerusi perpisahan dan kelenyapan yang sentiasa berlaku.
Kan ada yang mati dan lahir, ada perpisahan kan daripada para kekasih itu, para makhlukat yang kamu sayang, ada hubungan mereka itu. Berlaku hubungan-hubungan tersebut terputus, lalu tergoleslah luka yang tidak terbatas padamu. Apatah lagi, oleh sebab engkau menghayalkan kematian itu sebagai penghapusan abadi, dan kerana engkau tidak mengetahui tentang akhirat, maka engkau seolah-olah memiliki satu tubuh berpenyakit sebesar dunia kalah dengan luka. Sebab kamu fikir, sebab kamu ada hubungan dengan semua makhlukat itu, ada sayangi. Jadi kalau fikir tak kenali Allah dan akhirat itu tak ada, dan selepas kematian semua akan itu habis, jadi itu adalah penyakit dan musibah yang sangat besar, kan? Jadi masa itulah jadi banyaklah memudaratkan, kan? Jadi luka-luka itu saya sentiasa fikir dan sentiasa sedih, kan? Jadi tak boleh menikmati nikmat-nikmat dunia masa itu. Kerana apa? Kerana fikiran itu. Sekarang hati, roh dan diri manusia dan his juga ada banyak adalah hawas, yani pada manusia deria itu, kan? Ada hubungan dengan makhlukat itu. Jadi kalau ada terputus dengan mereka, kalau dia fikir akan berpisah dengan mereka selama-lamanya, itulah penyakit yang paling besar, kan? Kalau iman akhirat tak ada, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang paling utama dan wajib ke atasmu, wahai manusia, ialah mencari ubat keimanan dan membetulkan itikadmu yang merupakan ubat dan penawar muktamad qat'i yang sangat berkesan dan sangat mujarrab untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak terhitung bagi tubuh besar maknawimu yang mempunyai luka dan penyakit yang tidak terkira ini. Yani dari segi maknawi itu tidak terkira ada terlalu banyak penyakit, dosa, syubhat dan lainnya itu. Kalau kamu cari, wajib itu cari ubat untuk iman itu, untuk membetulkan. Supaya apa? Terselamat daripada penyakit dan fikiran, kedihan, kesedihan selama-lamanya itu. Kan? Cari itu. Serta jalan paling singkat untuk menemui penawar itu adalah dengan mengenali kudrat rahmat qadir jalal. Yani kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenali kudrat Allah Taala, rahmatnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala semua hajat dan keperluan kita ada kudrat padanya. Allah Subhanahu Wa Taala Rahim dan Qadir. Rahmat itu tidak terima, rahmat itu tidak terima manusia sah daripada semua itu selamanya, dan kalau semua nikmat itu dicabut daripada tangan itu, so Allah itu rahmat dan rahmat dan rahim. Kalau kenali Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidak ada putus asa. Jadi kita sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menunaikan semua hajat pada dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh dah, kalau dunia ini dibinasakan pun boleh mencipta semula lagi satu dunia, satu surga yang abadi untuk saya. Kan? Ini bagi arti motivasi semangat yang kuat pada manusia. Iman ini, yang iman kepada Allah dan akhirat dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menjaga tawakal, taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah kelazatan, kegembiraan, kenikmatan dan semangat. Kan? Tengok orang Islam, orang pun jadi semakin dia tenang. Sebab dia, kan? Dia tahu bagaimana. Tapi menunggu dia. Jadi penyakit-penyakit yang fizikal yang mati bagi dia, dia kata saya tak siap, tak ada apa-apa. Dari segi itu,
dia kira itu dia tak berapa sakit pada dia. Ya, sungguhnya terdapat bala dan musibah. Bala musibah sepenuh dunia di atas kepala siapa yang tidak mengenali Allah. Siapa yang tidak mengenali Allah maksudnya padanya ada musibah yang sepenuh dunia. Kan ada dalam masalah keempat juga saya kata uh, pada semua orang ada sebenarnya satu pembicaraan, satu mahkamah, satu kes yang terbesar. Ya, apa itu kes terbesar itu? Hilangnya harta benda ke? Hilangnya dirinya ke? Hilangnya pada kekasihnya ke? Bahkan hilangnya kehidupan abadi dia. Yani sebaik saja kalau bila-bila saja kalau dia meninggal, adakah dia dapat surga yang abadi itu atau tidak? Adakah itu hilangkan itu? Jadi kes itu adalah bagi manusia yang terbesar, benda yang paling besar. Yani adakah dia akan dapat itu atau tidak? Jadi bagi kita itulah yang paling besar. Jadi di sini maksudnya terdapat bala musibah yang paling besar itu adalah tidak mengenali Allah. Yang manakala siapa yang mengenali Allah Subhanahu wa taala, dunianya penuh dengan cahaya dan kegembiraan manawi. Walaupun dia di penjara, walaupun dia dalam keadaan yang paling susah pun, sebab dia kenali Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dia. Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya, dengan nurnya, sentiasa bersama dia. Kan dalam pun, dalam gua pun, kan Nabi SAW tenang saja. Dan Abu Siddiq radhiyallahu anhu sangat risau, kan? Nabi SAW kata, apa sangka ya Abu Bakar? Kalau dua orang, yang ketiganya yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah walaupun kenapa dua orang, tapi Nabi Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Jadi orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala di mana-mana saja, dia dapat satu kegembiraan walaupun di penjara yang gelap sekali, dalam keadaan yang susah manapun, dia dapat satu kegembiraan, satu nur, satu cahaya. Dia akan merasai dengan kekuatan imannya berdasarkan derajatnya. Maka dia di bawah kegembiraan, kesembuhan, dan kelezatan maknawi yang terhasil daripada iman, kepedihan penyakit-penyakit fizikal yang kecil akan mencair dan hancur. Yani kalau dia fikir, di dunia ini selama beberapa tahun, dia dapat penyakit. Tapi masa dia fikir, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya, hadiahkan satu hayat abadiyah, kehidupan abadi yang selama-lamanya, satu syurga yang selama-lamanya. Yang nikmat-nikmat ini akan dikurniakan masa muda, tidak ada langsung tak ada penyakit. Nikmat-nikmat ini yang akan dikurniakan tanpa risau kamu makan di sana. Tak fikir masa lalu, masa akan datang, fikir masa itu saja. Masa fikir benda-benda itu, perpecahan ke daripada para kekasih di dunia ini, masa melihat itu, ya tenang. Ya baki, antal baki. Ya Allah, biar yang pergi-pergi. Anta baki, anta mana kan kamu ada adalah semua sebenarnya. Tak pergi mana-mana. Semua itu di bawah naungan kamu, ya Allah. Ya, jadi memang iman itu bagi satu siluan, hiburan, semangat, kenangan, kan? Jadi motivasi. Jadi motivasi yang kita dapat daripada iman ini, yani kalau tak ada iman, dia dapat dari mana, kan? Tak boleh dapat. Orang kalau dia dapat sakit kecil pun, dia fikir jangan saya akan mati ini. Kalau mati habislah semua, kan? Benda kecil pun dia tak, kalau tak kenali Allah, tak kenali, tak iman kepada akhirat, dia takut sangat. Bila mungkin belum sakit lagi, takut sangat kalau sakit itu membawa ke kematian, bagaimana? Ya. Orang yang paling banyak takutkan dari kematian maut siapa? Orang Yahudi, kan? Sebab mereka tahu akhirat ada, Allah ada, dan mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu mereka dilaknati juga. Dan mereka tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan mereka di sana nanti, dengan apa amaran-amaran
ancaman-ancaman dalam Al-Quran, mereka tahu juga. Mereka tak tahu, bukan tak tahu. Jadi mereka tak nak mati. Bima qaddamat aydihim, kan, mereka tak tahu apa yang mereka dah hantar di sana, dah siap mereka, tunggu mereka tak nak mati. Sangat takut daripada kematian itu. Jadi paling banyak yang berani juga orang Islam, orang iman yang tahu Allah, kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Okey, satu ubat lagi insya-Allah untuk para pesakit kita. Banyaklah pesakit kita. Fizikal, maddi, ma'nawi, insya-Allah. Wahai pesakit yang mengenali Al-Khaliqnya, sungguhnya, yang penciptanya, yang mengenal Allah, sungguhnya kepedihan, ketakutan, pengerian dan kerisauan yang terdapat pada penyakit adalah kenapa? Kerana kadang-kadang penyakit menjadi punca kematian. Sebab kan, kenapa dia takut daripada sakit itu? Jangan-jangan sakit ini akan semakin parah dan membawa saya kematian. Orang takut dari corona itu sebab mungkin mati. Ada mungkin, ada kemungkinan di hujung penyakit adalah kematian, maut. Oleh sebab kematian adalah sangat dahsyat pada pandangan kelalaian, orang yang lalai. Dan pada aspek lahirah ni, zahir ni, yang nampak dahsyat itu, menakutkan. Maka penyakit-penyakit yang menjadi wasilah kepada maut itu memberikan ketakutan dan kerisauan. Yang pertamanya, ketahui dan berimanlah dengan keimanan yang pasti bahawasanya ajal ditetapkan, tak berubah. Kalau ajal tak sampai pun, 1000 penyakit pun tak mati. Tak berubah. Ajal tak berubah. Ia tidak akan berubah. Ramai orang yang menangis di sebelah orang yang menderita penyakit yang sangat berat. Dan mereka yang masih sihat mati, manakala orang-orang yang ditimpa penyakit yang berat itu sembuh, lalu meneruskan kehidupannya. Mereka sangat sedih, sangat nangis kerana orang sakit itu kan mati. Orang dapat sembuh, orang yang jaga itu, dia mati. Dia yang sakit, dia mati. Kadang-kadang. Kita tak tahu yang siapa, ajal siapa yang akan datang. Orang tua ke, orang muda ke, kanak ke, bayi ke, kan. Allah SWT dah surahkan itu. Yang ini, gaib yang kita tahu. Yang kedua, kematian tidaklah menakutkan dan mengerikan. Sebagaimana yang terlihat pada lahirahnya. Melalui cahaya yang diberikan oleh Al-Quran Al-Hakim, kami mengisbatkan secara sangat qat'i, tanpa syak, keraguan dan dalam banyak risalah bahawa bagi ahli iman, kematian apa? Kematian merupakan satu pelepasan daripada beban tugas kehidupan. Satu penamatan tugas daripada pengabdian yang merupakan latihan dan pengajaran dalam ujian di medan dunia. Serta satu wasilah untuk bertemu semula dengan 99% daripada kalangan para kekasih dan ahli kerabat yang telah pergi ke alam sebelah sana. Malah, kematian merupakan satu perantara wasilah untuk pulang ke tanah air sebenar dan masuk ke makam kebahagiaan abadi, serta merupakan satu jemputan daripada penjara dunia ke teman-teman syurga. Malah, kematian juga merupakan satu penantian giliran untuk mengambil ganjaran daripada limpahan rahmat Al-Khaliq Ar-Rahim sebagai balasan khidmat kepadanya. Ini aspek yang iman bagi kepada kita. Dan masa melihat dengan aspek ini kepada kematian itu sebenarnya tidak menakutkan. Azrail itu bukan malaikat yang untuk menakutkan, dahsyat, begitu kan. Sedangkan seperti malaikat-malaikat yang lain, kan, comel. Kan? Dia bisa, Ustaz yang ceritakan sekali dia sebut nama malaikat Zaid, dia rasa macam nak sayangi dia, malaikatnya. Sebab kita bagi amanah kita yang nyawa kita yang paling bernilai kepada amanahkan kepada dia, kepada malakul maut, kan? Amanah kita yang bagi kepada yang paling bernilai bagi kita, nyawa kita, diri kita serahkan kepadanya. Jadi, tapi dari aspek yang lain, kalau dengan pandangan kufur, kelalaian, ghaflat, melihat ajal itu kematian, Allah habis. Kan? Habis.
Ada orang kata si fulan mati, atuk kamu tak ada lagi, tiada lagi, tiada lagi, di mana? Tiada lagi, habis ya. Dia tak bagi motivasi itu, menakutkan. Ada budak kecil tu, budak kecil dia tengok atuknya meninggal. Ada orang bagi, ada makcik di sebelah dia kata, atuk kamu tiada lagi. Budak tanya, mana? Tiada lagi. Lepas tu dikubumi, orang tu naik atas kubur tu pijak tanah tu kan. Oh, ya, budak tu tengok macam mana mereka pijak atas atuk saya macam tu. Yang ni yang pandangannya kalau inilah orang iman ini mungkin, tapi yang sebelah sana kalau orang kufur, orang lalai itu, bagaimana melihat kematian itu? Macam mana dia bagi ketenangan pada seorang ayah katalah maknya meninggal? Dia bagaimana bagi ketenangan kepada anaknya itu? Dia bila mainan apa? Dia boleh diam. Kan? Makanan, minuman ke apa ke, mainan ke, dia tak terima. Dia nak mak itu tak boleh ganti dengan apa-apa, kan? Atau seorang ibu, kalau anaknya meninggal, dia ganti dengan apa? Kan? Macam mana bagi motivasi kepada dia? Kamu tak akan jumpa lagi, kamu akan jadi macam tu, kamu akan mati juga bila-bila. Kalau macam tu, sekarang matilah, kan? Dia bunuh dirinya. Susah ya, memang hidup dengan pandangan itu. Jadi memandangkan inilah perihal, inilah mahiyat ini, kematian daripada nokta hakikat, maka adalah tidak wajar untuk memandangnya dengan rasa gerun ya, kepada kematian itu. Sebaliknya, hendaklah memandang kepada kematian itu melalui pandangan bahawa ia adalah mukaddimah rahmah dan kebahagiaan. Mukaddimah yani. Mukaddimah hayatul hakiki yani. Hayat yang sebenar, kehidupan yang hakiki yang sebenar mula dengan kematian. Mukaddimah, lagi kita masuk dalam rahmat Allah Subhanahu Taala dan kebahagiaan yang hakiki. Kita baru nak rasa, yang baru kita kejut daripada tidur kita, kan? Manusia di dalam dunia ini, hayat dunia ini macam tidur. Bila dia mati, baru dia kejut. Baru akan mula kehidupan, kan? Baru pencin, dia nak makan duit. Kan orang kalau pencin tu, dia dapat duit banyak-banyak juga. Nak pergi sana sini, nak menikmati dunia lagi kan. Jadi pencin daripada dunia ini, baru dapat nikmati nikmat-nikmat yang hakiki, yang sebenar itu. Adapun ketakutan sebahagian para wali Allah. Sebahagian para wali Allah kenapa takut daripada kematian? Terhadap kematian bukanlah kerana kedahsyatan kematian, bahkan kerana kebaikan-kebaikan yang mampu diperoleh mereka apabila meneruskan tugas kehidupan, kerana mereka mahu menambahkan lagi kebaikan. Jadi, katalah ada dalam satu riwayat masa Malakul Maut datang kepada Musa AS. Musa AS tampar dia di tanah mati. Itulah ada hikmahnya. Tapi bukan Malakul Maut yang dengan apa? Dengan bentuknya yang asal. Jadi untuk semua orang ada mewakili Malakul Maut, kan? Malakul Maut yang diwakili untuk datang kepada dia. Ada satu dalam riwayat. Maksudnya mereka nak buat khidmat, nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak mati mungkin dari segitu. Bukan kerana apa? Takut. Sungguhnya bagi ahli iman, kematian merupakan pintu rahmat. Bagi ahli kesesatan pula, ia merupakan telaga kegelapan yang abadi. Permulaan kegelapan hayat abadi untuk mereka. Permulaan perpisahan. Permulaan apa? Penjara keseorangan. Memanglah mereka takut. Ya. Begitu juga. Masya Allah, semua ubat-ubat yang Ustaz dapat dari farmasi Al-Quran ini, ketika manusia, kita bagilah motivasi kepada para pesakit kita ziarah mereka, banyak apa fadilahnya yang ziarah, dan bagi motivasi kepada mereka, bagi bawa hadiah ahli iman khususnya, bagi motivasi kepada mereka. Kita ceritakan benda-benda ini, insyaAllah
Kalau mereka dapat motivasi semangat dari segi maknawi, benda yang duniawi itu dia tak nampak pun, dia tak kira pun. Cepat insyaAllah dapat kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada penyakit maddi dan manawi. Yang manawi itu dosa-dosa kita yang bersihkan, dan penyakit yang maddi itu juga. Yani salah hamur ini sebenarnya sudah syifaan. Yani sebab tafsir Al-Quran kan, tafsir Al-Quran, Quran memang syifa untuk penyakit kita maddi dan manawi. Jadi insyaAllah melalui dengan bacaan ini pun kita pun dapat insyaAllah sihat wal afiat, semangat, seronok, kebahagiaan, kegembiraan, kan, tenangan, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.